x. Okay, and another advantage is that the use of the variation of parameters ni method is not restricted to only a certain type of function. Okay, kalau method of undetermined coefficient, dia hanya memerlukan, dia perlu coefficient adalah constant satu dan fungsi bagi f of x itu adalah sama ada the algebraic function, exponential function ataupun trigonometric function. Okay, are you all with me? Dah recap dah recall dah apa yang kita dah belajar sebelum ni? And this is the general procedure of the method of variation of parameters, right? Basically step 1 ni memang conventional lah, maknanya setiap kali nak selesaikan higher order mesti selesaikan dia punya corresponding complementary function ni atau complementary solution. Okay, dan seterusnya before you apply the method of variation of parameters, you need to always transform the equation into standard form. Kalau katakan equation, the origin equation is not in standard form, macam mana nak tukar pada standard form? By looking at the coefficient of the highest derivative ni, the term that contains the highest derivative ni, contohnya macam ni adalah second order, the coefficient is A. Okay, so this one is not in standard form because ada A kat sini. The standard form, dia punya coefficient bagi the highest derivative must be 1. Okay, for that purpose, we just need to divide the equation with the coefficient of the highest term ni, highest derivative that exists in the equation. So maknanya divide by A je lah, yang lain tu it follows. Yang penting kalau standard form, kita kena pastikan the coefficient of the term with the highest derivative ni adalah 1. Okay, untuk Wronskian, nak cari Wronskian, dia ada Wronskian yang asas, kita panggil asas Wronskian, the basic Wronskian, and then kita ada Wronskian 1, Wronskian 2. Okay, so nak tahu macam mana nak guna Wronskian ni, kalau Wronskian 1 ni just the entries would be y1, y2 for the first row, and then for the following row tu adalah y1 prime, y2 prime, the first derivative of the corresponding function. Okay, so kalau untuk W1, you just replace the first column dengan 0 and f of x. Macam nak tentukan f of x? From the standard form of the equation. Then only you find the f of x. Okay, okay, are you all with me? Adakah ini subjek pertama selepas cuti? Tu dia macam lambat sikit gear dia, betul? Dah gear berapa ni? Gear 1 lagi. Masih gear 1. Okay. Masih gear 1. Okay, masih nak onkan engine ni. Baru nak onkan engine. Okay, tak apalah, pelan-pelan. Ini saya review sikit lah ya on the technique of method variation of parameters. Okay, it's true that the test or the assessment tu open book assessment. Maknanya kalau tak ingat pun boleh je refer pada step ni. But whatever it is, you must make sure that you really understand what you are doing. Okay, so just following the ni without having critical critical thought or critical thinking kat sini, then tak ada orang kata tak ada lah macam tu so walaupun you boleh refer pada formula ni, but make sure you understand each and every formula that you are dealing with. Okay, so basically step dia tadi dah cari Wronskian, carilah U1 prime, U2 prime, and the corresponding U1 would be integration of the U1 prime, and U2 is simply the integration of U2 prime. Hopefully you still remember this one. Okay, dah dapat U1, U2, masuklah dekat YP. Nampak tak YP bentuk dia adalah U1 Y1 plus U2 Y2. Okay, coefficient of the Y1 and Y2 are not constant, right? They are what? Yang bukan constant tetapi adalah apa? What is U1 and U2? Functions in terms of X, betul? Betul. Okay, alright. Itu beza sebab apa? Sebab variation parameter ni dia boleh deal dengan non-constant differential equation with non-constant coefficient. Akhirnya macam biasa dia akan gabungkan the complementary function with the
with a particular solution. So technique wise, hopefully by now you dah familiar lah okay, ini adalah contoh. Did you go through the example during the break? Yes. Yes, okay. You boleh tengok example semua kebanyakan example yang kita buat ni adalah okay, yang ini ada to solve the equation using the method of variation of parameters. Okay, saya dah tunjuk dah semua contoh-contoh ni kan, macam mana nak selesaikan guna kaedah variation of parameters. Okay, I don't intend to go through one by one semula. I think you can find your own sweet time untuk cover balik mana yang katalah tak sempat you all bercuti tapi saya tak sempat bercuti. Okay, tak apalah. Right? Okay. We have already discussed the non-homogeneous ODE with variable coefficient, or specifically the Cauchy-Euler differential equation before, right? Kita dah belajar benda ni, just to recap, saya nak tanya, kita dah belajar belum benda ni? Ke tak perasan? Hello? Mungkin tak perasan kot. Ya Allah, Kena tak perasan kena kot. masuk dalam dulu tengok doktor. Masuk dalam mana? Perasan. Kena tengok dulu slide seterusnya mungkin baru boleh. Okay. Seingat saya macam dah discuss benda Itulah, ni. macam sudah kan. Macam sudah kan macam. Ya Allah, ya Allah macam mana ni? Tinggal terus ni. Aduh. Okay, jauh di mata, jauh di hati Okay, alright, kita tengok. Ada tak kita tengok buat benda ni? Ada tak? Saya dah conteng ni macam ada je kan? Oh, sudah doktor. Tengok Nabil tak perasan. Yang lain perasan tak ni? Lain perasan tak ni? Kena nak ulang balik. Ada? Perasan tak perasan? Yang lain tak ada respon ni macam mana ni? Ini pun 43 orang je. Mana yang lain ni? Lepas ni saya akan nak hantar surat warning ni siapa yang tak tanda tangan dekat eFuture tu, kalau tak hadir saya akan hantar surat warning ni. Surat ni tidakkan tata tertib, siapa tak datang tanpa alasan. Ada tak kita buat benda ni? Hello. Ingat lagi tak ni? Ni nak kena bagi kuis ni sebenarnya ni. Alright, tak apalah, saya ulang balik semula ni boleh? Boleh doktor. Okay, ini ambil kertas dengan pensel. Pensel ke pen ke, alright. Take out blank piece of paper and then try to record. Ada yang datang physical ke? Tak ada kot, online ke semua. Okay, tak apalah saya ni sebenarnya tak apa-apa, tak tahulah sebab saya rasa you are all adults kan, saya tak apa-apa gemar sebenarnya nak kena check attendance satu-satu kan, macam dah sekolah kan. Tapi itulah, kalau tak buat macam tu ada yang take advantage kan. Kalau score assessment full mark tak apa juga. Saya dah mark sikit punya assessment, cuma tak pulang lagi. Okay, ada yang macam tak apa-apa nak reti jawab pun tapi masih lagi ada hati untuk tak datang kelas. Itu yang agak mengecewakan lah. Okay, and then at the end of the semester bila tak lepas ke, fail ke ataupun dapat makan sikit ke, and blame the lecturers. Itu saya tak tuduh siapa lah, tapi that is biasalah kita sebagai pensyarah ni menghadap benda tu kan.
Alright, pesara ni tak pandai mengajar, pesara ni tak itu, pesara ni tak ini kan. I think saya rasa cuma makan tu dah suap kan, betul tak? Suap semua cuma tak kunyahkan je, ketelan je. Okay, so I guess that's common sense lah ya. Belajar ni kena ada effort ada effort. Effort tu orang lain mungkin tak nampak, sendiri tahulah effort kita macam mana. Okay, alright, tak faham, silalah bertanya. Lecturer apa semua tu memang suka sangat-sangat kalau student bertanya, student aktif dalam kelas memang suka. Lagilah keadaan kita tak jumpa selalu sangat face to face. Jumpa face to face pun macam limited kan sebab kena buat online juga. Tu yang agak quite challenging jugalah. Tapi kita apa kata sama-sama lah mengharungnya tu. Okay, it's not easy for us, the lecturers and for the students as well. So masing-masing kena ambil inisiatif lah ya. Right, so Ismail ada ke Ismail? Ismail ada? Tak ada. Ismail Ashraf tak ada. Okay, alright. Okay, saya ulang balik ya. Make sure you all ingat balik apa benda ni. Ingat balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Dan ini sangat penting. Mungkin akan masuk dalam assessment yang kedua. So kalau tak jawab memanglah saya picit telinga, tarik telinga secara maya ni sekarang ni. Okay, alright. So tengok Cauchy-Euler. Cauchy-Euler differential equation. It's a differential equation with variable coefficient. Kalau Cauchy-Euler, the equation tu nampak tak? The coefficient of the derivative ni are function in terms of x. Okay. Basically, in terms of the general solution, dia masih mengandungi dua komponen ni, which are the complementary function and also the particular solution. Okay. Now, how do we come up with the characteristic equation? Okay. For the characteristic equation for Cauchy-Euler differential equation, dia slightly different dengan characteristic equation for the normal differential equation. Okay. Apa bezanya? Nanti saya akan tunjukkan satu table yang akan membezakan di antara dua. But before that, we just take a look at this slide and see how we go about finding the ataupun deriving the characteristic equation. So basically this is the Cauchy-Euler differential equation. Kalau Cauchy-Euler dia beri coefficient ada x macam tu nampak ni ada x. Dia bukan a, b, c semata-mata je ada independent variable x. Okay, now untuk Cauchy-Euler, the basic solution takes the form of sekejap ya, mana pen saya tiba-tiba tak keluar ni. Okay, alhamdulillah dah keluar. Alright, so dia dalam bentuk macam ni. Y equals to, basic solution y equals to x to the power of k. Okay, kalau sebelum ni kita ada apa? Y equals to e to the power of kx kan? Betul tak? Ingat tak kalau yang teknik sebelum ni, kalau yang jenis yang biasa yang with constant coefficient, betul tak? Equation takes the form of exponential. Tapi kalau Cauchy-Euler dia x to the power of k. Alright. We play around with the x to the power of k. Cari first derivative, cari second derivative, and then just masukkan dekat the given equation. And then you simplify here and there, you akan dapat ak squared plus b minus ak plus c equals to 0. I did explain to you in the last class. Okay, this is how this is the original equation, right? Kita carikan yk, y prime, y double prime, masukkan dalam equation yang ini. Okay, bila kita dah masukkan, dah replace all the y prime, y double prime with the derivative ni, kita akan dapati the x to the power of 2 ni dengan x to the power of k minus 2 dia akan cancel out. So ni ada kuasa 2 dan ada kuasa nanti 2, dia cancel out, yang tinggal x to the power of k. Right, the same thing goes with the following terms, right? What you can do is you take out the common term for each of the term kat sini, the common expression ni, so kita ada x to the power of k, you take out, and then the remaining would be ak times k minus 1 plus bk plus c.
Notice that the x to the power of k will no longer, it can take the value of 0, maknanya it will be non-zero. So maknanya we can always divide this equation with x to the power of k. So as a result, we have ak squared minus ak plus bk plus c equals to 0. If you have the notes, the previous note with you, you just refer to your notes, right? So that you boleh recall lah. This one, because there are actually coefficient of k, so we can actually factor out, right? Kita combine jadi b minus a, k plus c. So meaning that if you are given this particular equation, kita tak straightforward gantikan jadi a k squared plus b k plus c equals to 0, right? Kita kena masukkan dalam formula yang ni. Carilah a apa? A, B dia apa, C apa, and then masukkan dalam formula ni, dapatlah dia punya karakteristik equation. Okay, alright, boleh faham? Untuk karakteristik equation yang begini, the type of roots depends on the type of the solution depends on the types of roots to this particular characteristic equation. Kalau root dia adalah real and distinct, dia akan jadi y equals to c1 x to the power of k1 plus c2 x to the power of k2. Faham tak? Faham. Okay, Salma okay Salma? Salma Huda okay, boleh faham? Alright, good. Okay, so if the roots are real and repeated, then dia punya second term tu dia akan darabkan dengan log x. Kalau yang biasa kita darabkan dengan x kan, exponential tu darabkan dengan x, tapi ini melibatkan log dengan x to the power of k1, macam tu. Okay, and then for complex root, so dia akan melibatkan begini. So we have x to the power of p. P is the component of the imaginary, the real part, and then imaginary part it would be q. So you just need to insert lah the value of q kat sini as a part of the argument of the cos and the sine. Okay, right. You can always refer to this table later on, right? Actually, making a sort of comparison between the Cauchy-Euler differential equation with the existing type of homogeneous differential equation. Okay, yang ni we are talking about all homogeneous Cauchy-Euler dengan homogeneous differential equation. So yang ni adalah differential equation with constant coefficient. Yang belah kanan ni, the right column would be Cauchy-Euler differential equation with variable coefficient. So the differential equation is given as such. Yang ni kalau yang biasa constant coefficient, right? Second order. In the second order, but the coefficient of the derivative tu dia ada komponen x kat sini. Okay, are you all with me? Apa beza differential equation yang biasa dengan Cauchy-Euler differential equation? Dia ada x. Apa yang ada x itu? X. Dia ada x squared. Coefficient lah Nabil. Coefficient. Ni. Saya suka kalau student suka proper. Matematik kau katalah you all jadi cikgu, saya jadi anak murid kan. Macam ni nak explain kat saya. Seronok dengar kan. Betul tak? Nak explain betul-betul ni mana satu ni. Kan mana satu dan tanya macam tu. Kita kena cakap jelas lah. Yang mana satu? Equation whereby the coefficient of the derivative contains independent variable gitu. Boleh ke Nabil? Boleh doktor. Dan lain-lain lah ni bukan Nabil je. Nabil ni jadi orang kata, jadi tempat saya sebut nama je tapi sebenarnya wakili semua lah ya. Yang lain-lain ni bakal-bakal ni, bakal lecturer matematik, bakal cikgu matematik kan. So kena belajar macam mana nak explain, okay. Saya dulu English saya orang kampung, tak cakap orang putih kat rumah, tapi I learn English through mathematics, alright, because to me mathematics is not just a list of numbers or a list of equation, but it's actually a language by itself. Do you agree with me? Yes. It's a language by itself, okay. Buku calculus yang tebal tu pernah pegang tak buku calculus yang tebal tu, yang hard cover tu? Ada tak buku calculus you all? Ada beli tak buku calculus?
Ada kena bagi Ada warna coklat warna coklat yang keras tu kan, kalau campak Yeah. tu memang kan kalau baling tu memang kena sakit benjol, betul tak? Berat kan, betul tak? Betul. Betul. Buku kalkulus tu memang wajib ada pada you. Siapa yang tak ada for mathematics student, that calculus book tu dia composed of calculus 1, calculus 2, calculus 3 memang wajib ada. Siapa yang tak ada tu memang something is not right lah. Mesti ada benda tu. Okay. Dah nak cerita lah masa saya belajar zaman-zaman dahulu in the 80s, late 80s macam tu. Calculus book tu memang kami semua wajib. Okay. Sebab lecturer saya orang putih kan, dia wajib ada buku tu bawa setiap kali pergi kelas. Bukannya macam sekarang ni renggang kangkung kan, bawa nota dalam thumb drive ke dalam laptop ke kan. Buku tu memang ada sebab disebabkan berat, we cut the book dulu bukan hard copy, dulu dia kita panggil apa, paperback sebab nak murah student version, paperback. We cut the book into 3. Faham ke? Kita orang belah tau, belah buku tu pada 3 sebab berat tau. Semester ni cuma guna yang the first part, first semester the first part, second semester second part calculus tu kan, last calculus 3 macam tu. We cut the books into 3 part. So kita bawa lah buku tu tetap. Lepas tu kita bind balik semula ke macam mana ke kan. Letak kulit tebal sikit tu. Itulah buku memang belik. So setiap kali kelas mesti kena bawa buku tu. Kalau tak ada kena denda. Macam tu. Okay. Alright, so that's why lah buku tu jadi saya lah. I think I appreciate sangat buku-buku calculus ni sebab itu adalah guru bahasa Inggeris saya lah secara tak langsung. Okay, because every time you want to explain tu, you must use a complete sentence macam tu. Masa saya belajar dululah sebab dulu lecturer saya Muhammad Saleh kan, jadi saya tak nak terpaksa ikut style mereka lah. Okay, alhamdulillah we learn things through the hard way, but I really appreciate that experience. Okay, so I guess you all pun mungkin lagi canggih lah daripada kami dahulu kan. Okay, alright, itu selingan sorry cerita zaman-zaman dahulu. Okay. Alright, so apa perbezaan di antara dua ni? The first column, differential equation with constant coefficient. So notice that the coefficient are all constant. Yang ni pun, nampak tak beza antara dua ni? Ini yang saya katakan tadi. Make sure when you are dealing with Cauchy-Euler differential equation, the coefficient must be you must be careful with the coefficient tu yang kita nak buat for the characteristic equation. Yang ini dia akan jadi A K squared plus B minus A K plus C. Okay, alright. So for if the roots are real and distinct, then this is the form of the general solution. Right, and for Cauchy-Euler, I just want to highlight the Cauchy-Euler kat sini. Nampak tak? The basic solution takes the form of x to the power of k1, right? X to the power of k2. Okay, if the roots are real and repeated, for the conventional differential equation, so you just multiply the second one because of the repeated value of k1 ni. So the second term of the general solution must be multiplied with x. Okay, kalau Cauchy-Euler dia masih ada benda ni sama, tetapi the second term must be multiplied with log x. Okay, ln ni stand for what? Ln stand for what? Log. Log apa tu Nabil? Specifically of natural basic. log. Yes, of natural log. Base apa dia? Base. Exponential E Yes. kan, log base E. Okay, alright, good. Okay, and then for the complex root, if the characteristic has the complex root, then this is the corresponding ni. So kalau you all tak ingat, you can always refer to this table, but make sure you understand lah which is which. Okay, bukan main pilih-pilih je. There must be a reason for each, for choosing each one of the type of function ni. Okay, alright, are you all with me? Are you all with me? Yes. Alright. Okay, now, so this is example that we have already done before, just to briefly go over
some of the examples. So let's say this is your differential equation. So automatically when the x exists as part of the coefficient ni, so we know that this is a Cauchy-Euler. You just take out the value of, extract the value of A as 1, B is -2, C is -4. Okay, and then you masukkan dalam equation ni masukkan dalam equation ni, jangan lupa, and then dapat dia punya characteristic, find, solve for K1 and K2. So depending on the value, if the value are real and distinct, for example you have -1 and 4 real and distinct root, then this is the corresponding solution. Okay, dah ingat ke belum? Boleh dah sikit doktor. Bolehlah sikit. Okeylah tu. Dah ingat. Jangan tak ingat langsung. Kita sampai ke sudah tak ingat apa benda kan. Bahaya tu. Okay. Alright. So kalau yang ni kena hati-hati. Nampak tak? Dia hanya ada 2 sebutan kan. Yang missing apa? Walaupun dia missing kat sini, kita tahu the coefficient is 0. So if A equals to 4, B is 0, C is the coefficient of 1 which is Y which is 1. Okay. So the characteristic equation is what? A is 4K squared plus B minus A. B minus A is 0 minus 4. So 0 minus 4 is -4K plus C is 1. Okay, so you factor out, it so happen that K1 and K2 takes the same value. So in other words, the roots to this particular characteristic equation are real and repeated. Okay, bila real and repeated, so this is the form of solution. Notice that the second term is being multiplied with log x. Okay, are you all with me? Yes, doktor. Alright, so seterusnya macam lah. Yang seterusnya kita ada A sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan 4. Kalau susah nak faktorkan, gunalah apa? Formula ni. Formula apa ni kita panggil? Root finding. Root finding formula. Apa dia punya, apa formula dia tu, root finding formula? Siapa yang tak ingat ni, okey, tutup mata, kita buka slide yang baru. Okey, cuba bagi tahu formula dia apa? Minus B. Okey, minus saya punya ni. Okay, sorry. K equals to minus B plus minus square root of 4. B square minus 4 AC. Divide the whole thing 2A. dengan 2A. So kita adalah asal macam ni, AX. Ataupun kalau nak guna K lah kan. We have A, K square plus B, K plus C equals to 0 kan. Ini root finding formula lah. Macam tu. Okay. Kalau kita guna coefficient A, B, C lah ini general in general. So untuk yang ini apa dia akan guna macam ni. Ini A dia, ini yang B yang baru, B prime lah kononnya, right? Ni C. So we have minus 3 plus minus square root of B squared. Ini adalah 3 kuasa 2, tolakkan dengan 4 kali 2 kali 4. So dapat benda ni. Nampak tak? Complex root kan? So this is the corresponding solution. Tak ingat benda ni, you can refer to the formula yang ni. Okay, P sama dengan apa? Q sama dengan apa? Gantikan je. Okay, boleh faham? Boleh faham? Boleh doktor. Oh, nota ni dah dapat kan? Nota ni Ada tengok tak dekat Google Classroom? Ada. Dah dapat dah. Dah dapat dah, Alhamdulillah. Okay, ke baru dapat hari ni? Tak. Dah lama kan saya bagi kan. So maknanya over the week cuti hari tu memang macam ada yang tak tengok langsung ni kan, gaya-gaya menjawab ni kan. Okay. Alright, so tengoklah lepas ni lepas ni tengok balik nota saya dah bagi. Okay. Ni solving non-homogeneous Cauchy-Euler differential equation. Ada berapa method? Ada 2 method. Method yang pertama saya dah terangkan dan method yang kedua ni saya belum terangkan. Saya ingat saya belum terangkan. Okay. Method yang pertama you boleh guna variation of parameters. Okay. Method yang kedua you boleh tukarkan Cauchy-Euler kepada differential equation with constant coefficient. Lepas tu kita gunalah kaedah apa? Kaedah superposition approach ataupun annihilator.
So ada dua cara. Alright, so untuk cara yang pertama, yang ini saya gunakan variation of parameter. Yang ni pun saya dah terangkan ni, sepatutnya hari ni saya nak masuk yang metod yang kedua. Tapi melihatkan pada respon you all ni macam tak berapa ingat, jadi tak apalah, saya ulang balik sedikit. So this is macam biasa, kita gantikan dulu kita punya ni sebagai jadikan homogeneous dulu. Alright. Bila kita tekankan pada homogeneous, ini saya dah terangkan kan? Ingat lagi tak? Hello. Ingat. Tak ingat ni kena tuk tampi ni. Sekejap. Mana dakwat saya ni pergi hilang-hilang je ni. Tak nampak pun. Okay. Saya pun tak tahu, ini teknikal lah ni dah. Dia kejap-kejap ada, kejap tak ada ni. Sekejap. Okay. Yang ini untuk step yang pertama ni jadikan x kuasa 2 second derivative of y with respect to x minus 3x dy dx plus 3y equals to 0. So kita tahu a dia adalah berapa? A dia adalah 1 kan? Ni a dia adalah 1, a dia 1, b dia negatif 3, negatif 3 sama dengan 3. Okay, masukkan dalam kita punya formula dia tu. Apa formula dia tadi? Kocok Allah. Siapa ingat formula dia? Mana pergi saya punya pen ni? Lari-lari ni. Okay. Apa formula dia? A K squared plus B minus A minus AK K C. Equals to 0 kan? Betul tak? Ini formula dia. Betul. Masuk je kat sini. Dapatlah benda ni. You fakturkan. Fakturkan K, what are the values of K? K equals to 1, K equals to 3. So real and distinct kan? So solution adalah Y equals to C1x 1 plus C2x to the power of 3. Ini kita namakan dia sebagai YC lah sebab dia merujuk kepada kita namakan YC. YC senang. Labelkan sebagai YC. Okay, nak cari YP nak cari YP adalah what you can do is kita identify fx, y1 and y2. Notice that the equation is not in standard form. Betul tak? Alia, betul ke Alia? Is the given equation already in standard form? Hello. Yang x square tu kan? Yang ni equation yang dia bagi ni. Equation yang dia bagi ni adakah dia dalam standard form? Adakah dia dalam standard form? Fatimah ada, Fatimah Hazimi. Ini dalam bentuk standard form ke Fatimah? Bukan. Bukan bukan standard form Kenapa dia bukan standard form? Soalan ni penting. Yes. The coefficient of the highest derivative is x squared, bukan 1. So, kita kena buat apa? Sebelum kita guna variation of parameters, Divide semua dengan x. yes, divide all the terms dengan x squared supaya kita bentuk macam ni, betul? Jangan lupa yang belah kanan ni yuk kena bahagikan dengan x kuasa 2 juga. Ini penting kalau tak nanti bila you ambil terus kat sini you punya f of x, jawapan akan salah. Okay, mungkin teknik dunia betul tetapi jawapannya akan salah. So pastikan sebab saya highlight kat sini. Standard form is very important when you want to use the technique of variation of parameters. Okay, so make sure you divide all the terms ni dengan coefficient of the highest derivative ni dalam bentuk macam ni. Baru you identify you punya f of x. Y1 dengan Y2 ni dapat daripada mana? Daripada YC. So kalau ada yang tanya boleh tak saya jadikan Y1 saya x kuasa 3, Y2 saya sama dengan x? Boleh, tak ada masalah. At the end of the day, jawapan akhir tu akan sama. Alright? Okay, now so bila kita dah tahu dia punya f of x, the y1 and y2, the next step is to find the Wronskian, the basic Wronskians and Wronskian 1, Wronskian 2. Okay, basic Wronskian ni you just ambil lah ni, y1 is x, y2 is x cube. And then the second row would be the first derivative which is x derivative is 1
X cube, the derivative is 3x squared. Okay. And then nak dapatkan nilai ni macam kita perform determinant. Okay. Where you simply take the sum of the atau the difference of the corresponding product ni, cross product ni. So kita ada X times 3x squared, jadi 3x kuasa 3 tolakkan dengan x kuasa 3 dapatlah 2x kuasa 3. Okey, boleh faham? Boleh faham ke? Boleh doktor. Nabi seorang faham. Yang lain-lain boleh faham tak? Anis Zulaikha. Anis Zulaikha boleh faham? Boleh, boleh. Boleh. Ini dengar suara Anis. Anis tu dah penyanyi ke tu? Ada seorang tu nama Anis Anis Zulaikha Okay, saya tak tahulah, saya macam ternampak. Okey. Syafinas. Okey Syafinas. Syafinas boleh faham? Are you here Syafinas? Kristina? Ada soalan nak tanya Kristina? Tak ada madam. Boleh faham Kristina? Boleh faham ke? Boleh, madam. Hello. Alia, Boleh. Alia tolong jawab lah Okay, alright. Sorry selepas tanya sebab saya tak nak you all lost. Okay, bila tengok cara bila saya tak tanya takut you all lost sendiri kan. Sebab nak tanya mungkin segan. Jadi saya tolong tanyakan So kalau saya panggil nama tu jawab je lah kalau faham cakap faham, tak faham pun cakap tak faham, tak ada masalah. Tak ada isu apa. Just nak apa kata make sure you focus lah, itu saja. Okay, alright. Dah dapat round sekian. The next step is cari macam biasalah. Step ni macam repetitif lah. Mana kita ulang benda yang sama. Kalau you buat sekali, memang itulah tekniknya. Okay. So dapatlah U1 ni sama dengan apa, formula dia begini, and then U2 pun begini jugalah Saya dah terangkan sebelum ni. Ikut dia punya cara ni. And then you dapat U1, U2 tu masukkan dalam formula ni. Specifically this is how we go about solving the differential equation using variation of parameters. Okay, yang ni saya rasa you boleh tengok sendiri balik semula macam mana kaedah yang kita gunakan. But basically step dia adalah cari Wronskian, cari U1, U2, masukkan dekat YP. YP sama dengan U1, Y1 plus U2, Y2 and then you combine dengan complementary function. So dapatlah dia punya general solution. Okay, right. So yang ini adalah dia punya explanation in detail hari tu saya dah tunjukkan. Okay. Alright, so hari ni sebenarnya saya nak tunjukkan kepada you all kaedah yang kedua, method yang kedua selain daripada menggunakan kaedah apa tu? Method of variation of parameters tu, kita boleh juga gunakan kaedah yang kedua iaitu mereducekan ataupun menurunkan reduce tu apa menurunkan ke menurunkan bentuk tu kepada bentuk daripada Cauchy-Euler kepada bentuk equation with constant coefficient. Okay, before we go into that, I think you need to understand the substitution, the appropriate substitution that we'll be using. Okay, so reduction to constant coefficient, Cauchy-Euler equations can be written as a linear differential equation with constant coefficient through the substitution of x equal to e to the power of t. Okay, the new differential equation will then be in terms of t. Ni saya tunjukkan dulu. Lepas ni saya akan tunjukkan step by step macam mana kita dapat benda ni. Okay, so kalau x sama dengan e kuasa t, so we know that t can be expressed as log x. Okay, so apa yang berlaku adalah, okay, let me just explain to you from scratch. Okay, hopefully saya punya pad ni work smoothly lah sebab tadi tulis macam agak-agak kasar sedikit. Sekejap Nak buka jam sekejap.
Okey, tadi nak cerita tadi substitution dia adalah apa? Kita nak turunkan daripada Cauchy-Euler differential equation plus B X D squared Y tak ada D squared, kita panggil yang biasa je. Boleh take out blank piece of paper. Ini memang kena buat. Ada kertas kosong ke? Kalau nak belajar matematik mesti kena ada. Okay? Ada. Kalau apa lagi canggih, you guna iPad lah. Siapa ada iPad lah kan? Nabil ada iPad, boleh guna iPad Nabil. Okay. CY sama dengan kosong. You boleh reducekan. Kalau tak ada iPad boleh ada notepad pun tak apa tak masalah. Okay, kita nak reducekan dia kepada bentuk apa nama ni second derivative of y. Okay, so kita tukarlah dia punya bentuk dia sekejap Kenapa dia tak nak gerak Sorry lah, technically dia mungkin agak dah lama tak pakai, dia macam kaku sikit. Saya tunjuk kat you all Okay, kalau perhatikan you nampak kat sini asalnya daripada dy dx, you nak tukarkan dalam bentuk dy dt macam tu, okay. Pertukaran ni dia akan mengakibatkan pertukaran dalam pemboleh ubah lah. Okay, so kita buat macam ni D macam tu dalam bentuk macam ni lah lebih kurang. So kita tak tahu dia punya koefisien tu jadi macam mana kan. Right. So yang ini adalah lebih baik saya guna dalam bentuk beginilah. A1 ke A1 katalah B1 D tak ada tu. Ini yang kita berangan lah nak tukarkan daripada bentuk Cauchy-Euler kepada bentuk yang macam ni. Nampak tak? Daripada ada X independent variable ni ada kepada tiada dan term dia adalah dalam sebutan yang lain, sebutan T contohnya lah. Okay, so sebelum kita buat benda tu, apa yang perlu kita lakukan lah, we need to understand the the theory the theory behind that. Okay, so appropriate substitution the substitution is you let x equals to e to the power of t. Okay, what happen is sekarang ni bila kita dapatkan log on both side, log x equals to log e to the power of t. This is equivalent to what? Log x equals to t kan? Betul tak? Dapat tak ni? Dapat tak ni? Betul. Dapat sebab apa? Log e ni sama dengan 1 kan? Betul tak? Betul. Log ni ln adalah natural log ataupun log asas e dengan e. Okay, so dia akan jadi t je lah begitu. Maknanya you boleh turunkan t di ke bawah. T log e atau kita panggil log e asas e ni adalah 1. Okay, so kita dapat bentuk macam ni. So sekarang ni kita nak tukarkan, apa yang berlaku adalah kita nak transform the dy dx ni, all the dy dx ni nak tukar kepada dy dt. Itu yang kita nak buat sebenarnya. Okay, so let's do the first one. So we know that dy dx sama dengan apa? Dy dx sama dengan apa? So macam mana kita nak tukarkan dia punya tu? So kita tahu bahawa kita ada log x sama dengan t. Okay, by the chain rule. Siapa ingat chain rule? Kita ada dy dt dt dx kan? Betul tak chain rule kita? Betul. Betul. Okay. Okay, sekarang ni kita ada t sama dengan log x. Kalau you all bukan student matematik, mungkin saya laju je kat sini. Tapi sebab you all semua student matematik saya nak you all faham benda ni. Okay, so can you find the dt dx?
Okay, now someone please tell me what's the result of taking the derivative of t with respect to x when t equals to log x. Please. Differentiating the t with respect to x dapat apa? 1 over X. Yes, 1 over x. But you know that you want this one is in dalam sebutan apa dia punya variable, dependent variable adalah t kan. So you kena buat what? dt Dia ya. Over dt. apa yang over dt? 1 over x Tak boleh sekali Sekejap. dx dt kan? Oh, dsdt. Okay. Betul tak? Betul kot. Dah madam buat. Betul tak ni? Hmm. Betul ke tak betul ni? Betul ke tak betul ni? Betul. Cakap betul ke tak betul? Siapa kata betul? Saja saya letak benda ni. Betul ke tak betul? Betul. Ya, Tak tahulah. Nabil. DX lah. Kan? dx. Sebab semua with respect to x kan? Differentiate this one with respect to x, differentiate this Oh, one betul lah. Oh, with respect to x. Betul lah. yes, correct. Okay. Nampak tak? Betul. Itu yang sebenarnya ada tapi kita tak buat kan? Kita buat apa? 1 over x je kan? Betul tak? Betul. Sebab apa saya tanya? Sebab selalu kita buat y sama dengan apa? Y sama dengan log x kan biasanya. You deal dengan y dengan x, betul tak? Tapi kali ni t pula dia punya tu kan, faham tak? So itu yang saya nak highlight kat sini. Kadang-kadang sebab you all biasa buat, betul tak? Saya pun kadang-kadang macam tu. Katalah y equals to what? Katalah cos x, betul? So you differentiate the y with respect to x, dapat apa? Kan? Ini sepatutnya dx kan? Tapi kita tak tulis benda ni kan, betul tak? Betul ke tak betul ni? Betul. Sebab dia jadi satu. Yes, sebab dia satu, that's why kita ignore. Tapi sebenarnya benda tu ada kan? Sekarang ni dia punya variable yang kita gunakan adalah t, bukan y. So sama je konsep dia. So you differentiate the t with respect to x, maknanya you akan dapat 1 over x. Ni je nak cerita sebenarnya ni. Okay, so ini macam selingan je lah. Okay. Nampak benda ni bukan simple tapi sebenarnya konsep. Saya tak tahu kenapa dia hilang saya punya pen ni. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Please be nice to me. Ni dah keluar balik. Yang ni. Okay, so kita dapat apa ni? 1 per x dy dt kan? Betul-betul? Betul. Betul. Siapa tak nampak ni tak lama lagi. Tak lama lagi apa tu? Tak lama lagi dia nampak lah. Okay, alright. Banyak pula cotek. Okay, now kita nak, ini first derivative dah settle lah. Mungkin yang ni kita dah settle lah. Ini tak ada masalah. Ini boleh directly change. Now kita nak cater yang ni pula. So maknanya you need to differentiate the y with respect to x twice. Okay. So kita akan dapat apa kat sini? Ini sama dengan apa ni? D dx. dy dx kan? Betul tak? Betul. Okay, so maksud dia apa di sini? Maksud dia akan sama dengan d dx 1 over x dy dt kan? Betul tak? Dalam bracket apa ni? dy over dx. Ini kan? So benda ni sebenarnya adalah benda ni, betul? So sama tak kalau saya tuliskan dalam bentuk macam ni? Oh, betul. Betul. Betul tak? Yang lain-lain nampak tak ni? Fatimah nampak tak Fatimah? Okay. So, nampak. Okay. So sekarang kita perform macam mana ni? 1 over x, betul tak? D dx dy dt kan? Betul tak? Betul ke tak betul? Saya buat apa ni? Yang ini adalah u. Yang ini adalah v kan?
So this is U. This is derivative of V, betul? Betul, doktor. Okay. Betul ke tak betul ni saya tengok. Product rule. Yes, product rule. Yes. Okay, itu juga yang tahu ni. Okay, mana saya punya pen ni? Okay, so yang kedua apa? Dy dx tak buat apa-apa kan? Lepas tu kita bezakan apa? 1/x, betul? Hello. Betul, doktor. Hello. Are you all Betul. with me? Betul. Yes. Betul. Okay, so this is what? This is your U. This is your V kan? This is U. This is V prime, betul? This is V. This is U prime. Betul? Betul tak ni? Betul ke tak betul ni? Hello. Betul. Okay, saya nak cerita apa yang dah penat dah ni. Okay, saya nak cerita apa sebenarnya ni? Okay, so ni sama dengan apa? 1/x. Okay, pen merah. Minta maaf saya punya pen ni dia macam merajuk sedikit. Dia tak tahu. Okay. Benda digital ni kadang-kadang okay, saya padam sini padam yang ni. You ada tulis belum ni? Alamak. Sudah. Sudah. Dah. Tulis dekat kertas. Okay. Kalau nak faham lah. Kalau tak kisah tak payahlah, tengok je. Right. Tengok ni pen saya tak keluar, ya Allah. Please be nice to me. Okay. dy apa ni tadi? dy dt Okay, alright. So ni sama dengan apa ni? Sama dengan apa? Ni sama dengan 1/x. Okay, sekarang ni. Cuba lihat dekat sini. Yang ni d dx. Yang ni d dx. Okay, ada kesilapan tak dekat apa yang saya tulis? Perasan tak? Yang ni sepatutnya apa? T. T. Alright, yes, alright. This is T. Okay, tengok hati. Okay, now, apa jadi dekat sini? Apa Tak jadi tahu. Apa jadi dekat sini? Macam Kita mana ada ni? d dx, dy dt. Kita ada d dx, y, betul tak? Betul. Betul. So, macam mana dapatkan benda ni? Saya tunjukkan dekat insert, new slide. Okay. So kita ada apa tadi? Kita punya dy dx. Refer balik pada nota you all. Dy dx sama dengan apa tadi? 1/x dy dt kan? Betul tak? Betul. Betul. Okay. Cara lain nak tulis benda ni adalah apa? D dx y kan? Betul tak saya tulis macam ni? Betul. Betul kan? Ataupun saya tulis elok-elok lah. Kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, my pen. Okay, saya tulis proper lah kat sini. Ya Allah. Hari ni pula ada buat hal. Sekejap. Okay, so we have D dt. Kan macam tu kan? Okay, so yang ini adalah bentuk ni ada cara lain kita tulis lah, benda yang sama sebenarnya. Okay, so kita nak dapatkan d dx, lepas tu kita nak cari dy dx. Okay, so dia akan dapat bentuk dia sama juga dengan 1/x. So apa yang berlaku adalah, sekejap saya tengok dekat sini. Okay, so nampak tak kita ada d dx dy, d dx dy dt kat sini. Okay, so kita nak cari benda ni. Kita nak cari kita punya
equivalence dia dekat sini, d dx dy dt. So kita tengok dekat sini d dx dy dt. Cakap mana tadi saya nak tulis balik sekejap saya padam balik semula. Saya tak nak ni. Saya nak cari term yang ini. Saya tulis balik. Ingat you all, d dx dy dt d dx dy dt. So kita ada d dx dy dt. So dia akan jadi apa ni? You all rasa? Jawapan dia apa kat sini? Okey, yang ini sama dengan yang ini dah tahu daripada mula tu kan, dy dx sama dengan 1 over x dy dt kan, ataupun kita tulis dalam bentuk begini kan. Okey, sekarang ni perasan tak, saya nak tukar y ni kepada dy dt. So apa akan berlaku dekat sebelah kanan? I change the y into dy dt. Ini macam fungsi yang kita belajar apa, composition lah apa-apa semua kan. Nampak dia tukar daripada sini, betul? Y ni tukar kepada bentuk ni. So apa akan jadi belah kanan? 1 over x d dt. Yang ini bertukar juga kan? Betul tak? Betul-betul. Betul. Siapa yang tak nampak kat tangan? Nabil okey Nabil? Okey. Faham tak Nabil apa yang berlaku? Faham. Faham. Okey, saya nak tanya orang lain. Rosnaida. Rosnaida Anissa. Nampak tak apa dia buat? Nampak. Nampak. Arlia Azian. Nampak. Kita tanya lagi siapa? Okey, Siti Aisyah. Siti Aisyah nampak tak saya buat apa? Nampak. Jadi boleh faham kan? So maknanya apa? dy dt ni sama juga dengan apa? 1 over x second derivative of y with respect to t. Betul tak? Betul. So ingat you all tulis kat you all punya nota. d dx dy dt is equivalent to 1 over x d squared y dt squared ni, macam ni, right? So kita boleh gantikan kita punya ni sama dengan apa? Saya dah tak ingat balik apa tadi kita dapat. Tolong siapa-siapa spell out. Mana tadi? 1 over x. Okay. D square y. Yeah. 1 over x. Put it here. 1 over x D square y. of y with respect to t kan? Betul tak? dt square. Betul. Okay. Alright. Yang ini sama dengan apa ni agak-agak? Agak-agak sama dengan apa ni? Anyone would like to try? Negative 1 over x squared, betul tak? Betul kan? Betul kan? Betul. Okay, so ni sama dengan apa ni? 1 over x squared. Saya put it in bracket. 1 over x squared. This one is second derivative of y with respect to t. Okay, minus dy dt. Are you all with me? Are you all with me? Dapat benda Yes, ni? doktor. Okay, alright. Kenapa kita ada benda ni? We go back to our slide. I think you have the slide with you. I just want to show you this one, alright. By letting x equals to e to the power of t, we know that t can be written as log x, and then the derivative of t with respect to x is simply 1 over x. So by that, we have the first derivative, right? The first derivative of y with respect to x being dy dt by the chain rule multiplied by dt dx. So we know that dt dx is simply 1 over x. So we have 1 over x dy dt done. Okay, yang pertama. Okay, yang kedua, we would like to find the equivalence of the second derivative of y with respect to x. And we know that this one can be written as d dx dy
dx. So we know that dy dx is simply what? Kat sini lah dia punya equivalent tu saya tulis kat sini. D dx dy dx adalah kita boleh gantikan y ni, yang y saja gantikan dengan dy dt, maknanya y kat sini pun kita gantikan dengan dy dt. So we can write it as 1 over x second derivative of y with respect to t. So that's why benda ni kita boleh gantikan dekat sini. Okay, dekat sini kita boleh gantikan. So you have 1 over x, ini by the product rule kan. By the product rule kita tuliskan dalam bentuk macam ni, and then you have 1 over x. So we know that d dx dy dt is simply this one. So we just replace, and then you have negative 1 over x squared dy dx is actually the derivative of 1 over x ni tadi by the product rule tu. Okay, dy dt, and then you have ni lah, nampak tak, kedua-dua sebutan ada 1 over x. So you can actually take out the 1 over x squared ni. Ini dapat 1 over x squared. So take out, and then the remaining term is second derivative of y with respect to t minus dy dt. So dah ada benda ni, maknanya we are able to transform the equation tu daripada bentuk ni kepada bentuk daripada bentuk Cauchy-Euler, kita boleh tukarkan kepada differential equation with constant coefficient. Okay, we take a look at this particular example. Okay, dia punya implementation di sini, right? Using appropriate substitution, transform the following Cauchy-Euler differential equation into differential equation with constant coefficient. Hence, solve the equation using the annihilator approach. Okay, I really hope you understand this one. This is the substitution that we do, right? X equals to e to the power of t ataupun t sama dengan log x, betul tak? Betul tak? Saya ulang balik tadi kan? Betul. Betul. So kat mana kita ni tadi? Alright, so this is the one. Okay, so kita dah ada substitution yang pertama ni tadi, yang ni dan juga yang ni. Kita akan gunakan dua ni. Okay, alright, so you take the original equation. So this is the original equation, right? You simply write down in this form. So you have x squared second derivative of y with respect to x minus 2x dy ds minus 4y equals to x cubed log x. Okay, so apa yang berlaku adalah yang ini sorry saya punya Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so nampak tak, yang ini saya tukarkan dengan apa? Dengan benda ni. Okay, tukarlah dapat benda ni. Alright, minus 2x dy dx adalah benda ni. Okay, dy dx saya tukarkan lah. Okay, tolakkan dengan 4y. Okay, nampak kat sini x, log x ni sama dengan apa? T kan? Log x sama dengan T kan? Betul. Okay, x kuasa 3 sama dengan apa? X kuasa 3. X kuasa 3 sama dengan E kuasa T kuasa 3 kan? Betul. So nampak tak, kita boleh buat pertukaran kan? Dia akan jadi dalam bentuk begini. Okay, so kalau you perhatikan di sini, yang ini x kuasa 2 dengan x kuasa 2 yang ni dia slash out. Kan? So you akan ada apa kat sini? Second derivative of y with respect to t minus dy dt minus yang ini pun x akan slash out. So have 2 dy dt minus 4y equals to e to the power of 3t t begitu. Okay, so yang ni boleh gabung jadi satu, dia akan jadi second derivative of y with respect to t minus 3 dy dt minus 4y equals to e to the power of 3t t. Okay, are you all with me? So apa yang kita buat kat sini, kita telah berjaya menukarkan, we managed to transform the Cauchy-Euler whereby the coefficient of the derivative is non-constant into an equation with constant coefficient. Are you all with me?
Yes, doktor. Nampak sekarang apa yang berlaku dengan hanya menukarkan dalam bentuk asal tukaran dia adalah ni je, simple je, x equals to e to the power of t. Dan you play around dengan ni, you akan dapat dia punya corresponding set. Cuma kena ingat, the original differential equation is in terms of x dengan y. But when you transform, after the transformation, nampak tak? The equation is no longer in terms of x dengan y, but in terms of T dengan Y. Betul? Betul Betul. tak? The variable ni yang terlibat adalah apa? X dengan Y. Yang ini adalah T dengan Y. Itu yang you kena highlight lah. Betul. Okay? Alright. So dah berjaya menukarkan. Lepas tu dia kata kalau dah berjaya menukarkan, solve lah guna annihilator approach. So saya tunjukkan lah. This is the equation, right? The new equation. Nampak tak? The new equation is in terms of y and t. So apa yang kita buat selalu bila nak guna annihilator? Macam biasalah, you solve the corresponding homogeneous differential equation by letting the expression on the right hand side ni sama dengan kosong. So kita dah ada bentuk begini dan kita ada characteristic equation dia adalah k squared minus 3k minus 4. Okay, kenapa saya tak gunakan b tolak a ni? Saya ambil direct. Nampak tak saya ambil direct kan koefisien dia? Kenapa Bukan kita belajar tadi dia punya koefisien dia AK kuasa 2 tambah B tolak AK tambah C sama dengan kosong. Kenapa saya ambil direct ni? Why? Anyone? Ada siapa-siapa nak try? Salah tak apa. Dia ada Nurin Syuhada. Nurin Syuhada nak cuba? Kenapa saya tak guna tadi bukan ke saya kata koefisien dia B tolak A. Kenapa saya ambil terus ni macam ni? Kenapa saya tulis terus tukar directly? Why? Anyone? Nurin? Ya, madam. Ya. Kenapa saya terus tulis begini, saya tak buat AK squared plus B tolak A K plus C equals to 0. Kenapa saya buat A K kuasa 2 tambah B K tambah C sama dengan kosong? Sebab apa? Khalid ada? Fatul Khalid? sudah standard form ya mungkin. Sebab apa? Sebab ingat tak tadi saya dah bahagikan. Sebab tu bila kita melihat slide apa-apa tu, dia kena faham nota memang saya berikan saya dah berikan nota, tapi sama ada faham ataupun tidak. Saya nak tunjukkan benda ni. Ada tak perbezaannya? Kita gunakan yang ini kalau sekiranya apa? Kalau sekiranya apa, dia masih lagi dalam bentuk Cauchy kan? Ya. Equation yang saya tunjuk tadi dia dalam bentuk apa dah? Biasa. Dalam bentuk biasa kan, with constant coefficient kan? So that's why saya boleh guna direct yang ini, betul tak? Saya tukar direct, betul. Betul tak? Betul. 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 Itu sebab saya tanya tadi, you are perasan ke tak perasan? Kenapa saya tanya? Supaya you are perasan lah apa yang saya buat tu. Kenapa saya tak tukar guna yang tu? Sebab dia dah bukan Cauchy-Euler. This is not Cauchy-Euler. Kita dah berjaya menurunkan dia daripada asalnya Cauchy-Euler. Originally it was a Cauchy-Euler. But we managed to transform into non-Cauchy-Euler lah. Kita managed to transform into differential equation with constant coefficient. So in terms of finding the roots tu nanti of the characteristic equation tu, so the characteristic can be formed by simply taking the direct punya conversion tu, right? Kita ada A sama dengan 1, B sama dengan -3,
C sama dengan negatif 4. So masukkan dalam persamaan dia yang ni. A, K kuasa 2 tambah B, K tambah C sama dengan kosong. Boleh faham? Nurin? Okey Nurin? Okey, madam. Okey, boleh faham Faham ke Nurin? Faham. Okay, alright. So itu yang so don't get confused, alright. Kalau dia memang asalnya Cauchy, memang nak guna dalam bentuk Cauchy, kita punya coefficient yang kedua untuk term yang kedua adalah B tolak A. Tapi kalau kita dah tukarkan kepada equation with constant coefficient, dan kita guna direct transformation. Okay, alright. So going back to our ni, so kita akan dapat root dia adalah negative 1 and 4, real and repeated roots. Real and repeated macam tak kena je kan, dia bukan real and repeated ni. Adakah dia real and repeated? Real and distinct. Real and distinct. Saya tak pernah, nanti betulkan kat nota distinct roots. Okay, real and distinct root. So the solution is what? Mana pergi solution saya ni? Hilanglah pula. Okay, bagi saya solution dia. YC goes to anyone? C1? E kuasa? Negatif E lah. Plus. Pandai. E kan? C2. Bukan X bukan X Kenapa bukan X? Kenapa tak X kuasa something? Kenapa bukan X kuasa negatif 1 dengan X kuasa 4? Kenapa exponential? Kenapa? Sebab dah dekat constant coefficient. Yes, pandai. Alright, thank you for the response, right? Maknanya kita kena faham yang tu. Bila kita tukar kita environment, kita kena kesesuaikan dengan environment yang kita ada tu. Okay, now we would like to obtain the particular solution. Okay, now differential equation yang ini, sekarang kita consider yang ni je dulu okay, this is non-homogeneous. So kita tukarkan ni kepada differential operator form. So we have d square minus 3d minus 4y equals to te to the power of 3t. Okay, sekarang ni this one is non-homogeneous kan. By the annihilator, you want to transform this non-homogeneous equation in terms of y dengan t ni nak tukarkan kepada homogeneous. So apa yang berlaku adalah kita perlu cari apa? Annihilator untuk yang sebelah kanan ni kan, betul tak? Supaya bila kita dapatkan annihilator, when the annihilator acts upon this function, dia akan tukarkan ini kepada kosong. Okay, and it turns out that, nampak tak? Annihilator for exponential dia alpha dia sama dengan berapa? Ingat lagi tak annihilator? Alpha equals to what ni? Alpha equals to 3 kan? The R equals to 1, betul tak? Ingat tak pasal annihilator? Ingat lagi tak kalau exponential, kalau dia darabkan dengan independent variable, dia akan repeat benda tu, betul tak? Jadi R sama dengan 1. Okay, so kita akan dapat apa ni? Nanti please check balik annihilator Hari tu macam masing-masing dah faham. Ini bila dah lepas minggu ni dah lost balik semula. Okay, so kita ada te to the power of 3t is d minus 3 nampak alpha dia, kalau untuk exponential sahaja dia akan d minus alpha. But because of the being multiplied with t ni, maknanya dia punya root ni akan repeated. So we have d minus 3 to the power of 2 to the power of r plus 1 lah. R equals to 1, 1 plus 1 is 2. Okay, now apa yang berlaku adalah I apply the annihilator on both sides of the equation yang ini. So saya merahkan, I apply. So what happened is that the expression on the right hand side becomes what? Becomes 0. Yes, why 0? Because it has been annihilated, betul tak? Betul. Nanti buka balik nota annihilator. Ini sebenarnya d squared minus 3d minus 4 ni, boleh tak saya
tuliskan dalam bentuk begini. D plus 1 D minus 4. Boleh tak? Boleh kan? Ni saya faktorkan, boleh kan? Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Boleh. Ini ada Y tertinggal. Dia tertinggal. Okay, Y. Saya boleh tulis dalam bentuk begitu. Okay, so dah dapat dah homogeneous by the annihilator kan. So kita dah dapat benda ni. Inilah saya buat tadi. Okay, apply the annihilator on both side. Ulang balik kat situ. And then you simplify when necessary. Allah. So kita ada kat sini. Kita kat sinilah tadi. Okay. So the characteristic equation boleh ditukar kepada dalam bentuk K. So we have K minus 3 squared, right? K plus 1, K minus 3. Okay, nampak tak? K minus 3 ni dia K mestilah 3 kan? 3 sebab kita dapat K minus 3 squared equals to 0. Okay. So dia repeated dia 2 kali. So 3, yang ini adalah negative 1 dia punya root. This one the root is 4. So how many roots altogether? There are 4 roots. Okay, ada 4 roots, maknanya solution dalam bentuk exponential y equals to ae to the power of 3t plus, because of repetitive the roots are repetitive, right? The roots are repetitive, then kita kena darabkan sebutan yang kedua dengan t. Okay, yang ini adalah yang ketiga, yang ini adalah keempat. Okay, now notice that the original equation is in terms of what? In terms of y dengan x kan? Betul tak? In terms of y dengan x kan? Betul. Original equation yang mula-mula sekali ni dalam y dengan sebutan y dengan x. So jawapan mesti dalam sebutan y dengan x kan? Tapi sebab yang ini kita dapat dalam sebutan t sebab apa? Sebab dia dalam environment pertukaran tu tadi. Dalam sebutan y dengan t. So selesaikan dulu last sebelum kita dapatkan jawapan yang akhir, kita kena tukarkan balik all the t's tu dengan dia punya pertukaran tadi tu. So we earlier we let the x equals to e to the power of t. So maknanya t sama dengan log x. So gantikan semua all the t's ni dengan log x. So kita akan dapat apa dekat sini? Gantikan semua dengan x. So kita akan dapat y equals to this one, right? ae to the power of 3 log x, betul? Plus b, t is log x kan? E to the power of 3 log x kan? Betul tak? Nampak tak ni saya buat apa? Saya tukarkan all the t dengan log x kan? Jadi benda ni. Yang ni pun saya tukarkan. Nampak ke saya besarkan sekejap? Nampak. Yang ni pun saya tukarkan t dengan log x, t dengan log x. Okay, t jadi log x, t kat sini jadi log x. Okay, alright. So sebenarnya nampak macam complicated, kita boleh simplify kan, betul tak? Okay, so sebelum kita dapat jawapan akhir yang ini ni, sebenarnya dia adalah apa ni? This is a e to the power of log x kuasa 3 kan? Betul. Okay, ini saya dalam bracket lah ya. Kita ada e log x kuasa 3. Betul? Okay. Plus c e log x kuasa negatif 1 plus d e to the power of log x to the power of 4. Betul tak? Ini sama juga dengan apa ni? E dengan log E dapat apa? Dengan 1 kan? Betul. So kita akan dapat A x cube plus B log x x cube
plus C X kuasa negatif 1 plus D X. X to the power of 4, which is 4. exactly this one. Okay, boleh faham? So dapatlah dia penjawapan dia. So this is the answer. Okay, are you all with me? Yes. Alright. Yes. This is how we go about finding the solution using the second method tu. Okay, kalau tak nak guna yang ni boleh je guna kaedah yang mula-mula tu. Kaedah apa? Variation of parameter pun boleh. Tapi kalau nak guna kaedah yang kedua, beginilah caranya. Ada kena buat substitution dahulu. Okay, boleh faham? Ada soalan nak tanya? Kita ada 2 slide lagi. Yang ini saya nak buat summary sedikit. Nanti example tu I want you to go through on your own. Boleh ya. Take your own sweet time to try to digest, try to understand the example that I've already explained to you. Okay. Now, this one is a revision where you can apply the 2 techniques in solving the Cauchy-Euler differential equation. If you go by the first method, which is the variation of parameters method, so what you need to do is start yang mula-mula sekali untuk kedua-dua kaedah adalah cari dulu complementary function. So you identify your y1 dengan y2, sama je kat sini, right? Okay. Dan seterusnya untuk variation of parameter you kena identify fx. Okay, apa benda yang saya highlight kat sini, fx is taken from the standard form of the differential equation. Okay, jangan ambil terus tetapi you kena tukarkan untuk standard form dahulu, barulah you all extract the f of x. So lepas tu you perform lah the Wronskian. Dah dapat Wronskian, cari u1, u2. Okay, u1 sama dengan integration of u1 prime, u2 is integration of u2 prime. So dah dapat u1, u2, masukkan dalam kita punya particular solution and then combine dengan YC tadi. So dapatlah general solution. Okay. Dan untuk method yang kedua, if you go by the method of undetermined coefficient, so we need to reduce the differential equation kepada differential equation with constant coefficient. So apa yang kita buatlah gantian dia adalah we let x equals to apa tadi, e to the power of t and t sama dengan log x kan. Dia hasil dapatlah benda ni, dy dx sama dengan 1 per x dy dt, and then second derivative of y with respect to x is equivalent to 1 over x squared and then multiply by second derivative of y with respect to t minus dy dt. Masukkan dalam equation dan equation akan dapat dalam bentuk differential equation with constant coefficient. So terpulang pada you. It's up to you whether you want to apply the method of undetermined coefficient by the superposition approach ataupun by the annihilator approach. The example that I've shown you previously is by the annihilator approach. Dah dapat jawapan dia, jangan lupa tukarkan semula T tu dalam sebutan X and then general solution dalam bentuk Y equals to YC plus YP. Are you all with me? Ada soalan nak tanya? Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh. Alright. Okay. I let you go off early. I want you to try selesaikan kaedah yang ini dengan menggunakan variation of parameter dahulu. Okay. Lepas tu yang kedua, cuba selesaikan dia menggunakan substitution tadi tu. Okay, boleh? Boleh doktor. Alright, saya bagi masa yang ni untuk you all cuba figure out, tengok balik nota, you do it offline, tengok balik nota dan cuba selesaikan. Try to understand the examples tadi tu and then cuba selesaikan lah. Okay, alright. Nanti assessment yang kedua sampai sampai tajuk ni lah. Sampai Cauchy-Euler. Okay. Okay, ada soalan tanya?
Saya tak ada. Saya Buat masa ni tak ada ya? Buat masa ni. Okay, so kelas, okay. Cuba buat soalan-soalan ni dulu. Okay, saya bagi dua soalan ni. Try to figure out macam mana nak selesaikan boleh? Okay. So saya bagi masa, you buat offline lah, buat offline. Saya bagi jawapan untuk B. Yang ini saya rasa dah jawab soalan ni. A ni. Okay, itu saja untuk hari ini. Kalau tak ada soalan, kita tutup dulu kita punya kelas ni. Alright, we stop here. Natasha, ada Natasha? Ada, siap. Senyap je Natasha, tak dengar suara. Okay, how you doing? How's everyone doing? Semua sihat? sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa kita berhenti dulu di sini ya.